Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke saluran YouTube Muallim UMAR. Kepada yang baru sampai ke saluran ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa subscribe saluran ini. Mudah-mudahan saluran ini boleh berkembang dengan lebih baik. Sedikit perkongsian pengalaman dan mungkin sedikit sebanyak ia boleh membantu kepada ibu bapa yang mempunyai anak sekitar berusia 3 atau 4 ataupun 5 tahun. Setelah saya pulang daripada Mesir pada tahun 2016, saya banyak duduk berkhidmat dalam lapangan pendidikan. Saya pernah mengajar di sekolah menengah agama Arabiah Keluang selama setahun, dan saya pernah menjadi ketuakuasa pengurusan tadika pasti daerah, pengurus pasti cawangan. Kemudian saya diberikan amanah dan tanggungjawab untuk menubuhkan dan membangunkan sekolah rendah Islam bersama dengan kawan-kawan. Jadi saya asalnya bukanlah orang yang berlatar belakangkan dalam bidang pendidikan ini, tetapi oleh kerana ia adalah tanggungjawab, jadi saya banyak bergaul dengan sahabat-sahabat daripada dunia ataupun bidang pendidikan. Sedikit sebanyak ia menambahkan pengalaman saya sedikitlah, tak seperti mereka. Mereka memang perfect, memang hebat, tapi sedikit sebanyak ia membuka minda saya dan menambahkan sedikit sebanyak pengalaman dan ilmu pada diri saya yang ini. Jadi para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau saya melihat kadang-kadang orang pandang lekeh dengan guru-guru tadika, kerana kita hantar anak kita tadika, kita pun ada bayar yuran. Kadang-kadang kita memandang rendah ataupun kadang-kadang kita kurang hormat kepada guru-guru tadika yang mengajar anak-anak kita. Kalaulah kita merasakan mengajar budak kecil ni mudah, sebenarnya bagi saya lah, mengajar budak kecil ni susah, apatah lagi kalau nak mengajar anak sendiri. Saya baru dapat, alhamdulillah dapat seorang cahaya mata lelaki baru usia lebih kurang 16 hari. Jadi belum ada pengalaman tu lagi, tapi sekadar pemerhatian ataupun kita duduk dalam dunia ni menguruskan tadika, khususnya tadika pasti. Kadang-kadang mungkin ada, tak semua, tetapi mungkin ada orang yang mengatakan kalau mengajar guru tadika ni, mengajar budak kecil ni mudah aja. Sebenarnya tak tentu lagi, tak tentu lagi tuan-tuan. Apatah lagi seorang guru nak mengendalikan ataupun handle satu kelas lebih kurang 15 ke 20 orang dengan bermacam ragam, bermacam perangai, bermacam PL, tingkah laku, bermacam perasaan dengan anak-anak kecil ni. Jadi bila saya duduk bersama dengan guru-guru pasti ini, walaupun mereka itu menghormati saya, mereka itu sangat merendah diri, dan mereka itu banyak berkongsi dengan saya ilmu-ilmu pendidikan, khususnya menangani anak-anak usia 5-6 tahun. Dan kalau saya di sekolah rendah mengendalikan anak-anak yang peralihan daripada 6 tahun masuk ke usia 7 tahun di sekolah rendah. Jadi bila saya duduk dengan guru-guru ni, banyaklah istilah-istilah pendidikan ataupun ilmu-ilmu pendidikan yang sedikit sebanyak mereka kongsikan dengan saya. Bagaimana antaranya yang awal-awal dulu, penguasaan psikomotor halus, psikomotor kasar, macam-macam lah. Dia kata kepentingan ilmu-ilmu ini supaya anak-anak ni boleh, di antaranya boleh menulis dengan baik. Jadi rupa-rupanya ilmu pendidikan persekolahan ni adalah ilmu yang sangat penting, khususnya bagi guru-guru di tadika. Alhamdulillah, kalau di pasti itu ada guru-guru kita ada khusus asas
pra-pendidikan, kemudian mereka akan melanjut pelajaran ke diploma pra-pendidikan. Sehingga sebenarnya dia berkongsi dengan kita dengan guru-guru di sekolah rendah ini. Jadi rupa-rupanya untuk bagi anak ini ataupun anak kita ini boleh menulis dengan baik sekitar umur 6 ke 7 tahun itu, permulaannya asasnya itu perlu bermula ketika mana mungkin mereka umur 4 ataupun 3 tahun lah, begitulah, 4 tahun begitu sebab itu dirangka hari banyak tadika merangka silibus untuk anak-anak usia 4 tahun kadang-kadang kita nampak dia orang kata alah pergi sekolah main kan, menyanyi ke apa kan, tapi rupanya itu adalah silibus-silibus yang dirangka supaya mereka boleh mengikuti pelajaran dengan baik, khususnya bila mereka nanti masuk ke dalam sekolah rendah jadi kadang-kadang kita prejudis kita macam-macam sangkaan kita tadika ni banyak nyanyilah, main banyak lebih lah, tak belajar pun, tak ngaji pun tapi rupa-rupanya itu di antara silibus-silibus yang mereka rangka ialah kerana proses pendidikan itu adalah satu proses yang sangat panjang. Jadi rupa-rupanya untuk anak ini menulis dengan baik, maka permulaannya ataupun langkahnya adalah kena mula awal, mungkin 4 tahun ataupun 5 tahun ataupun awal 3 tahun lah ada tadika ada silibus 3 tahun. Jadi orang ni saya tonton satu video seorang cikgu dalam aplikasi TikTok bagaimana dia memperkenalkan, mendedahkan tips awal untuk mengajar anak-anak sebelum pra menulis. Ada tips ini, dia game ini ataupun permainan ini dilakukan untuk supaya melatih psikomotor anak-anak ini, pergerakan tangan ataupun penguasaan genggaman tangan, supaya mereka boleh satu masa nanti kalau mereka nak mula menulis, mereka boleh memegang pensel dengan baik. Jadi demi Allah, ini adalah satu ilmu yang sangat hebat kepada ibu bapa, dan saya sangat berterima kasih kepada cikgu ni yang saya tonton dalam TikTok ni, kerana ia memberikan idea ataupun ilmu yang baik untuk dikongsikan bersama dengan ibu bapa. Jadi baru ni saya balik kampung, jadi saya buatlah salah satu ilmu tersebut, praktikkan. Yalah, anak kita nak buat ke anak kita pun, anak kita ni masih kecil lagi, 16 hari. Jadi kita bermain bersama dengan dua orang anak buah saya, iaitu Mia dan Icha jadi dua orang yang sangat comel ni menjadi bahan eksperimen lah. Betul ke anak-anak ni boleh ikuti silibus ini ataupun teknik ini ternyata mereka boleh ikuti dan sangat menyeronokkan. Jadi saya nak kongsikan dengan para penonton, mudah-mudahan ia memberikan idea kepada kita untuk kita adakan lagi aktiviti yang menarik dan bermanfaat dengan anak-anak kita, khususnya yang umur 3 tahun ke 5 tahun. Bye-bye. Nama siapa? Nama siapa? Ni, nama? Echa. Hari ni kita nak main bulat-bulat tanah liat. Kemudian kita letak dekat mana? Dekat sini. Okey, adik pegang ni. Adik pegang. Jadi para penonton sekalian, tujuan aktiviti ini iaitu kita bulatkan tanah liat kecil-kecil. Kemudian kita minta anak-anak ini letak mengikut garis. Lihatlah kalau garis tu beralun ataupun berbentuk ataupun tegak, minta mereka susun ikut garis yang telah kita buat. Tujuan ni adalah untuk mengkoordinasikan mata dengan pergerakan tangan. Jadi ini adalah tips asas pra menulis. Jadi aktiviti ini adalah aktiviti yang sangat menyeronokkan dan sangat bermanfaat, dan boleh ibu bapa bersama dengan anak-anak untuk melaksanakan aktiviti ini bersama. Jadi dia aktiviti santai. Jadi insya-Allah kalau semakin mahir pergerakan mata dan tangan untuk dikoordinasikan, maka semakin mudahlah untuk nanti kita nak mengajar mereka ini menulis.
Jadi bagaimana dengan video tadi? Saya harap sedikit sebanyak memberikan idea kepada ibu bapa. Dan yelah, kadang-kadang zaman sekarang ini musim Covid, mungkin ada ibu bapa pun tak hantar anak ke tadika kerana dikhawatiri ataupun ditakuti anak-anak dijakiti wabak Covid kan. Jadi saya rasa aktiviti-aktiviti ini ibu bapa boleh terokai dalam YouTube ke ataupun dalam laman web untuk ibu bapa pelajari, supaya andai katalah kalau dia anak-anak kita ini mulakan sekolah lambat pun 5-6 tahun, insya-Allah dia tak ketinggalan dengan kawan-kawan dia yang lain, insya-Allah. Okey, jadi sekarang itu saja perkongsian saya dalam saluran Muallim UMAR. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa subscribe agar saluran ini boleh berkembang dengan baik dan dapat memberikan input dan manfaat yang banyak kepada sahabat-sahabat para penonton yang saya kasih sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.